segulai sejalai, salam Malaysia Madani, salam 60 tahun Sarawak Merdeka, salam Sarawak Maju Makmur. Saya Trajenda Ilau, anak musin dari SMK Balai Kapit, Sarawak. Pada kesempatan kali ini, mauduk perbicaraan kita adalah berkisah tentang pemberontakan komunis di Sarawak semasa era pembentukan Persekutuan Malaysia dari tahun 1963 sehingga tahun 1972. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, lautan mana yang tidak bergelora. Demikian halnya dengan tanah air tercinta, Sarawak Bumi Kenyalang. Semasa era pembentukan Persekutuan Malaysia sekitar tahun 1960-an yang lalu, Sarawak telah menyaksikan berlakunya pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut ideologi komunisme. Pemberontakan yang penuh dengan keganasan ini telah menyebabkan masyarakat di Sarawak pada ketika itu hidup dalam keadaan yang tidak tenteram. Mana tidaknya, siang malam kehidupan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran akan serangan keganasan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak komunis. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut, izinkan saya mendefinisikan maksud komunisme. Komunisme merupakan ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, membawa maksud suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Menurut catatan dalam Kertas Putih Kerajaan 1972, di Sarawak, ideologi komunisme ini telah digerakkan secara besar-besaran oleh Parti Politik Sarawak United People Party (SUPP) dengan kaedah paksaan dan ugutan. Individu yang tidak memberikan kerjasama kepada pihak British akan ditangkap, dibunuh dan diseksa. Ekoran itu, rakyat yang takut kepada tindakan komunis bertindak memberi kerjasama kepada pihak komunis dengan menyediakan bekalan makanan, pakaian dan senjata api. Selain melakukan keganasan kepada penduduk, komunis juga mensabotaj harta awam seperti jalan raya utama, bangunan kerajaan serta harta peribadi masyarakat. Tidak hanya itu, gerakan komunis di Sarawak yang dikepalai oleh Sarawak Communist Organisation (SCO) turut melakukan gerakan yang lebih radikal demi mencapai objektif perjuangan mereka. Pada ketika itu, beberapa unit gerila telah ditubuhkan di seluruh Sarawak. Antaranya ialah Pasukan Kalimantan Utara dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak. Ekoran daripada itu, pihak komunis melakukan pelbagai siri serangan terhadap penduduk tempatan. Contohnya, pada 3 Jun 1963, sekumpulan ahli komunis yang seramai 15 orang telah menyerang dengan mengepung sebuah rumah panjang Menyangtauh, Lubuk Antu. Dalam peristiwa ini, mereka telah merampas bekalan makanan penduduk tempatan dan melepaskan tembakan rambang kepada penduduk di kawasan tersebut. Pada 27 Jun 1965, komunis telah menyerang Balai Polis Batu 18 Kuching yang mengakibatkan 2 orang anggota polis meninggal dunia. Ketika itu, 8 orang awam turut terkorban dalam tragedi ini. Hasil daripada usaha yang berterusan daripada pemimpin tempatan menyaksikan ramai anggota komunis meletakkan senjata pada tahun 1973 dan 1974. Akhirnya, pada 17 Oktober 1990, sebuah perjanjian damai telah ditandatangani bersama pihak komunis secara rasmi mengakhiri pemberontakan komunis di Sarawak. Kisah pemberontakan komunis ini meninggalkan parut luka dalam sejarah negeri tercinta ini. Oleh itu, pemimpin dan rakyat haruslah bersatu dalam menegakkan kedaulatan negeri ini bagi mengelakkan tragedi ngeri ini daripada diulangi. Kalau berkayuh sudah sampai ke pulau, kalau mendaki sudah sampai ke puncak, kita telah pun sampai ke penghujung bicara. Andai ada salah dan silap, mohon ampun, saya minta maaf.